Okay, hari ni tajuk kita ialah tentang bakteria. Bakteria ni ialah salah satu komponen ataupun salah satu mikroorganisma di bawah tajuk bab 1. Okay, ciri bakteria. Kita boleh letakkan ciri bakteria kepada 7. Okay, yang pertama saiz, bentuk. Yang kedua, yang ketiga habitat, tempat tinggal. Keempat, struktur asas. Kelima, nutrisi. Keenam, cara perbiakan. Dan ketujuh, ciri istimewa. Okay, dari segi saiz bakteria. Bakteria ini yang pertamanya adalah mikroorganisma unisel. Maksudnya mempunyai satu sel. Okay. Yang kedua, mikroorganisma iaitu bakteria ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dapat dilihat melalui kita guna mikroskop cahaya tinggi. Okay, bukan mikroskop yang biasa-biasa itulah. Okay. Okay, penggelasan bakteria. Sebenarnya penggelasan bakteria di sini kita antara penggelasan bakteria yang pertama adalah Spirillum, yang kedua Vibrio, yang ketiga Bacillus. Okey, Spirillum ini contohnya nama dia Treponema pallidum. Okey, ini nama. Okey, yang Vibrio ni nama panjang dia, salah satu nama dia Vibrio cholera. Dan yang ketiga Bacillus ni Bacillus anthracis. Okey, macam mana bakteria boleh tinggal? Tempat tinggal bakteria ini ialah istilahnya habitat lah. Yang pertama, bakteria kita boleh jumpa dalam udara. Okey, mungkin soalan yang timbul pada fikiran kita, bagaimana udara yang tercemar itu? Adakah udara yang tercemar mengandungi bakteria? Okey, yang kedua, habitat yang kedua ialah air. Okey, soalan yang mungkin timbul dalam fikiran kita, adakah air tulen mengandungi bakteria? Maksudnya air tulen ini contohnya air hujan, adakah mengandungi bakteria? Dan yang ketiga adalah kita boleh jumpa bakteria dalam tanah. Persoalannya yang mungkin timbul, adakah bakteria membantu kesuburan tanah? Okey, seterusnya kita tengok ciri bakteria iaitu struktur asas. Okey, ini struktur asas bakteria ni lebih kepada apakah struktur yang ada dalam bakteria. Satu, okay, yang pertama adalah kapsul berlendir. Okay, anda boleh lihat struktur asas bakteria, kapsul berlendir. Yang kedua, dinding sel. Yang ketiga, sitoplasma. Okay, yang macam echo tu, flagellum. Seterusnya, nukleus. Dan yang terakhir adalah granule glycogen. Okay, kesemua struktur asas bakteria ni dia mempunyai fungsi. Okay, saya nyatakan satu ciri ataupun fungsi dinding sel. Okay, dinding sel adalah lebih kepada melindungi kapsul bakteria. Dan yang very familiar mungkin adalah nukleus. Okay, nukleus ini dalam mana-mana sel pun ada. Tapi dalam bakteria juga mengandungi nukleus. Dan flagellum itu, yang macam echo tu, dia membantu pergerakan bakteria. Di sini kita boleh terangkan bahawa bakteria boleh bergerak. Sebab ada echo yang dikenali sebagai flagellum. Seterusnya, nutrisi bakteria. Bagaimana bakteria tadi mendapatkan makanan? Melalui berbagai cara. Satu, klorofil. Yang kedua, parasit. Yang ketiga, saprofit. Klorofil ini kalau kita pernah dengar,
dan biasa kita dengar tumbuhan hijau mengandungi klorofil. Tumbuhan hijau boleh membuat makanan sendiri, iaitu klorofil. Okey, parasit ini adalah lebih kepada yang menumpang nutrien daripada berumah. Dan saprofit ini maksudnya mendapat nutrien daripada organisma yang telah mati. Seterusnya, bagaimana bakteria membiak? Okey, membiak ini, cara pembiakan bakteria ini salah satunya ialah melalui cara pembiakan Essex. Okey, seperti yang anda boleh tengok dalam rajah ini. Satu pembiakan yang ditunjukkan di sini adalah pembiakan secara Essex. Sel induk membahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian tadi akan membentuk dua sel anak yang baru. Ini adalah cara pembiakan Essex. Dan yang seterusnya adalah ciri istimewa bakteria. Ciri istimewa bakteria ini, yang pertama, Bacillus anthracis. Ia akan membentuk endospora. Okey? Dan endospora ini akan membentuk spora. Dan endospora ini tadi akan pecah apabila persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya akan membentuk bakteria yang baru. Ini ciri istimewa bakteria. Okey, ini latihan pengukuhan. Yang pertama, tugasan awak, lukis dan labelkan pembiakan bakteria secara Essex. Tadi yang diterangkan adalah bakteria secara Essex. Jadi tugasan awak lukis dan labelkan pembiakan bakteria secara Essex. Yang kedua, nyatakan definisi bagi endospora. Okey, endospora. Yang ketiga, nyatakan perbezaan di antara saprofit dan parasit. Letakkan perbezaan di dalam jadual yang disediakan. Soalan yang keempat, nyatakan satu lagi habitat bagi bakteria selain daripada tanah, air dan udara. Maksudnya, di mana lagi bakteria itu kita boleh temui selain daripada tanah, air dan udara. Soalan yang kelima, nyatakan aplikasi bakteria di dalam kehidupan harian. Okey. Dan yang terakhir, nyatakan kegunaan serum bakteria. Ini adalah soalan kebat. Okey, awak buat dalam bentuk peta buih. Okey, info sign daripada tajuk ni, plasmid gelang. Plasmid gelang ini merupakan kromosom kecil yang mampu berimplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okay, ini info sign di bawah tajuk bakteria. Dan yang terakhir, terima kasih kerana mengikuti pengajaran kita. Tetapkan di hati, sains tetap di hati dan sains juga dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.